Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Terdapat satu kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pasti mengejutkan semua ahli parlimen di Malaysia. Tidak kira dari blok pembangkang dan blok kerajaan. Sekiranya apa yang diumumkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan menjadi kenyataan, sudah pasti ini akan menjadi kejatuhan kepada Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan, seperti yang kita tahu, Perdana Menteri sebelum ini juga pernah memberikan tawaran kepada kepimpinan PAS untuk masuk dalam kerajaan perpaduan, dilihat untuk memikat PAS, tetapi sehingga hari ini belum ada respon penolakan dan maupun respon positif. Tetapi saudara-saudara, baru-baru ini sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu artikel dari Malaysia Kini, Perdana Menteri tak tolak PAS sertai kerajaan jika syarat dasar diterima. Ketika Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, sebuah kerajaan perpaduan tahun lalu, dia telah memberikan tawaran untuk PAS menyertai kerajaan. Nah, persoalan yang timbul adalah, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 hanya memberi tawaran kepada PAS, bukan kepada parti-parti lain di dalam Perikatan Nasional, khususnya Bersatu. Nah, saudara-saudara, bermakna kalau PAS akan masuk di dalam kerajaan perpaduan, satu blok PAS masuk dalam kerajaan perpaduan, makna kata Perikatan Nasional tinggallah Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, tinggallah Bersatu, tinggallah Gerakan. Nah, adakah ini akan menjadi satu mimpi ngeri buat Muhyiddin sekiranya perkara ini berlaku? Menurut artikel ini, walaupun PAS menolak tawaran itu, ketika itu Anwar berkata, dia tidak akan menghalang kerjasama itu pada masa hadapan. Makna kata, kepimpinan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa terbuka untuk menerima PAS menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Begitu juga yang kita dengar baru-baru ini, satu MP dari Bersatu, yaitu Iskandar Zulkarnain, juga telah menyatakan sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun kerajaan perpaduan, tetapi masih setia di dalam Bersatu. Nah, di dalam artikel ini, dalam temu bual Time Magazine yang disiarkan dalam talian, Anwar mengesahkan bahwa memang ada tawaran kepada PAS untuk menyertai pentadbirannya. Tentang sama ada kita bersedia untuk melibatkan diri dengan mereka, sudah tentu kita lakukan. Kita mesti. Dan saya telah menghantar jemputan kepada mereka. Saya telah terbuka dengan idea itu sejak awal. Lagipun, ini adalah kerajaan perpaduan dan kita melakukan yang terbaik untuk negara. Bagaimanapun, Anwar berkata, syarat dasar utama ialah agar PAS menerima bahwa walaupun Islam adalah agama bagi persekutuan, Malaysia adalah sebuah negara berbilangkau dan setiap rakyat mempunyai tempat. Ditanya apakah jawaban PAS? Ini yang dinantikan. Anwar mendakwa tidak ada penolakan. Yang pertama, tidak ada penolakan yang jelas maupun respons positif. Adakah di sini PAS sedang menimbang, sedang berfikir-fikir untuk menyertai kerajaan perpaduan? Seperti yang saya ingat, 40 lebih MP PAS kalau mereka menyatakan sokongan, sekiranya Hadi Awang sebagai presiden akan menyatakan sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa akan berlaku kepada Perikatan Nasional? Dan kalau ini benar, PAS akan masuk di dalam kerajaan perpaduan, satu blok PAS, sudah pasti tidak lagi ada kuasa pembangkang, kuasa kedua, apatah lagi kuasa ketiga yang mampu untuk menandingi kepimpinan kerajaan perpaduan. Setelah hari ini pun kita tahu, bahwa kerajaan perpaduan yang mempunyai majority yang lebih daripada cukup untuk membentuk kerajaan, dan kalau ditambah dengan MP PAS, sudah pasti ini menjadi satu kerajaan yang amat kukuh. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Ini pasti satu mimpi ngeri buat Muhyiddin Yassin sekiranya PAS menerima tawaran Datuk Seri Anwar Ibrahim ini.
teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Terima kasih. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton apa yang amat dihormati semua. Terima kasih karena masih setia di dalam channel ini. Hari ini terdapat satu isu yang sangat menarik di antara isu-isu yang lain. Seperti yang kita tahu sebelum ini, kita mendengar tidak boleh ada ahli parlimen dari satu parti untuk lompat ke parti lain dengan membawa kerusi parlimen, ahli parlimen itu. Tetapi untuk sokongan masih diterima. Nah, tuan-tuan dan puan, sudah pasti Anda sudah mendengar berkaitan dengan satu ahli parlimen dari Perikatan Nasional ataupun Bersatu yang sudah sah menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi pada masa yang sama masih lagi setia dengan Bersatu. Makna kata, tidak meninggalkan parti, tidak mengosongkan kerusi parlimen, tetapi menyatakan sokongan. Nah, adakah dengan ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi mendapat majoriti 2/3 ahli parlimen menggantikan Syed Saddiq yang keluar dari Kerajaan Perpaduan. Nah, saudara-saudara, terdapat satu perkongsian dari Syabuddin Husin. Sokongan MP Kuala Kangsar kepada Anwar tak langgar akta lompat parti. Ia umpama CSA dengan kerajaan. Tindakan ahli parlimen Kuala Kangsar, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid mengumumkan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam menerajui negara, tetapi dalam masa yang sama, kekal setia bersama Bersatu adalah suatu tindakan yang berani serta terpuji. Oke, baik, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan ulasan hari ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Oke, baik. Apa yang saya lihat, saudara-saudara, setelah satu saja MP Perikatan Nasional ataupun Bersatu ataupun pembangkang yang menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidakkah mustahil untuk berlaku lagi ada beberapa lagi MP dari pembangkang, tidak kira dari Bersatu, dari PAS, dari Gerakan, yang mungkin juga akan menyatakan sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana beberapa isu berkaitan dengan isu ekonomi dan juga mungkin ada pengakuan dari MP Kuala Kangsar tersebut yang menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk demi rakyat ataupun pengundi di kawasannya. Nah, saudara-saudara, apa pula tindakan Presiden Bersatu sendiri, pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin? MP Kuala Kangsar tersebut, yaitu Iskandar Zulkarnain, juga sudah menyatakan kesediaan beliau untuk menerima apa-apa saja tindakan daripada kepimpinan Parti Bersatu. Nah, persoalan yang timbul adalah setelah MP Kuala Kangsar ini membuat perkara ini, mengambil keputusan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah beliau akan dipecat oleh kepimpinan Bersatu? Ataupun satu lagi kerusi bakal dikosongkan sekiranya beliau dipecat? Nah, yang seterusnya adalah, tidakkah mungkin ini adalah langkah pertama untuk tumbangnya Perikatan Nasional Bersatu? Itu menjadi spekulasi sekiranya banyak lagi MP dari pembangkang yang tiba-tiba berani membuat keputusan seperti Iskandar Zulkarnain, di mana yang dinyatakan oleh Syabuddin Husin ini adalah satu tindakan yang terpuji dan berani. Nah, di dalam ulasan ini lagi, penarikan sokongan oleh Syed Saddiq sudah diganti dengan sokongan yang didatangkan oleh Iskandar Zulkarnain. Dengan itu, Anwar kini kembali mendapat sokongan 2/3 ahli-ahli parlimen. Kenapa keputusan Iskandar Zulkarnain ini terpuji? Pertama, senario politik yang kini jelas memperlihatkan Anwar dan Kerajaan Perpaduan
pimpinannya tidak mungkin lagi dijatuhkan sehingga habis penggal. Untuk itu, beliau harus memikirkan sesuatu agar dapat berfungsi dengan berkesan kepada pengundi-pengundi Kuala Ramsar serta tidak meninggalkan partinya. Kedua, sesuai dengan Anwar tidak mungkin lagi dijatuhkan sehingga PRU16 akan datang. Fokusnya dalam memberi sokongan itu hanyalah untuk mendapat peruntukan. Ini karena PN yang menaungi beliau nampaknya masih kekal dengan sikap degil dan keras kepala untuk datang kepada wakil kerajaan, yaitu Timbalan Perdana Menteri Fadila Yusof bagi membincangkan soal peruntukan tersebut. Nah, saudara-saudara, yang ketiga pula, bersama kedegilan dan keras hati PN untuk datang berbincang dengan kerajaan, keputusan Iskandar Zulkarnain ini harus membuka pintu hati lain-lain ahli parlimen PN untuk berbuat perkara yang sama. Jadi saudara-saudara, dalam akhir ulasan dari Syahbudin, tidak apa-apa kesalahan dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain. Tetapi jika kepimpinan PN dan Bersatu terasa koyak, mereka bolehlah mengambil apa-apa tindakan kepadanya. Mungkinkah dengan ini beliau bakal digantung keahliannya daripada Bersatu soal Syahbudin? Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan perkara ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.